kena pula kencing manis pula, tak boleh bangun, pakai pampers, dia makan ayak pampers tu, makan dah bernanah pula, sakit pula dah kencing manis. Saya tanya pada anak dia, apa punca mak jadi ni, sakit apa? Mak asalnya sakit lutut, sakit ni lenguh-lenguh, suruh pak pergi urut. Pak urut lagu mana tak tahu, putih urat apa, terus bengkak terus. Jaga-jagalah kak-kak ini bila suami urut, abang urut saat ni lenguh sangat ni, suami pun urut belah kiri, tangan kiri, tak terasa pun. Tak terasa, mai aku bagi rasa. Dia picit-picit tuan-tuan, pecah apa tak tahu, terus bengkak sekarang ni. Jadi tuan-tuan yang mana nak urut tu, urut pelan-pelan. Saya naik tingkat atas lagi, jumpa dengan 10 orang pula. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak ke mana ni? Tengok kawan sakit kanser. Sakit kanser tahap berapa? Tahap kritikal. Bukan 2, 3, 4 lah, tahap kritikal. Apa punca tahap kritikal ni teruk? Sebelum ni tak sedang ke? Dia pergi buat terapi elektronik, terapi elektrik. Kan sekarang ni duk famous terapi buh elektrik, buh karan tu. Tak tahu dia lustak ni, di Ipoh tengah duk famous sekarang ni. Dia ni tak tahu yang dia ada penyakit kanser. Memanglah di pusat terapi tu dia kata orang kanser tak boleh buat terapi elektrik, orang mengandung tak boleh buat terapi elektrik, orang ketumbuhan tak boleh buat terapi elektrik, orang yang ada bateri dalam jantung tak boleh buat terapi elektrik. Ditulis besar-besar. Masalah dia, isteri kita tahukah dia tak ada kanser? Bila dia buat medical check up, isteri ni tak tahu yang dia ada kanser. Dia terus masuk, 10 kali dia buat, kanser tu pecah, berjalan seluruh dalam badan dia. Sekarang tak boleh makan, tak boleh berak, tak boleh cakap, tak boleh apa dah. Perut jadi besar. Tuan-tuan, Allah Ta'ala uji. Duk sihat-sihat lah sakit. Itu yang nombor 2. Nombor 3 kata apa Rasulullah? Nombor 3 kata Rasulullah, jadi letih. Tuan-tuan tak letih kah? Jadi pekerja, jadi orang buat bendang, kerenah anak, kerenah itu, kerenah ini, letih tuan-tuan. Macam saya ni letih ceramah. Saya malam ni saya tak balik Ipoh, saya nak pergi Setiawan. Pagi besok pukul 9 saya ada di Setiawan, pukul 2.30 petang pun di Setiawan, malam besok pun di Setiawan. Tak balik Ipoh dah. Letih tuan-tuan. Allah uji kita dengan letih. 3 benda ni Allah uji kita. Pertama, susah hati. Yang keduanya, sakit. Yang ketiganya dengan letih. 3 benda ni Allah uji. Siapa-siapa yang sabar ni, Allah hapuskan dosa dia. Siapa-siapa yang sabar ni, Allah naikkan darjat dia. Yang saya nak sebut, kita hidup ni dah letih, takkan mati pun nak letih lagi. Apa yang tuan-tuan tak ada masalah? Macam-macam masalah. Tambah saya orang Perak, lagi banyak masalah. 2-3 tahun ni masalah saja tuan-tuan, tak habis-habis masalah. Tuan-tuan tak apa, di Kedah ni aman, Kedah permai, tenang aja, Kedah sejahtera, senang aja. Kami di Perak nak lama pun Perak pecah belah saja. Letih tuan-tuan. Takkan kita nak mati nak kena susah dalam kubur? Takkan kita mati nanti nak kena balon dalam kubur? Kalau boleh kita mati nanti tenang dalam kubur, tidur je sampai hari kiamat. Tuan-tuan tak mau ke macam itu? Dalam kubur ni tak ada kena soal, dalam kubur ni tak ada apa-apa lah, memang tidur sampai kiamat, sampai tiup sangkakala baru bangun. Kita nak rehat. Bagaimana nak rehat macam itu? Jawapannya tuan-tuan, kena baik dengan Allah, kena baik dengan sesama manusia. Kalau kita baik dengan Allah, dengan manusia kita tak baik, tetap tak jadi apa. Kalau dengan manusia baik, dengan Allah pula jahat, tetap tak jadi apa. Sekarang kita nak, biarlah kita susah sikit, semayang susah, puasa susah, buat haji susah, mengaji pun susah, semua susah. Janji kita senang di dalam kubur. Baik, wama yastawil a'ma wal basir wala zulumat wala zulumatu wala nur wala zillu wala harur wama yastawil ahya'u wal amwat, dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Ada satu ustaz dulu, dia ni ustaz tabung haji, bawa orang pergi umrah, pergi haji tiap-tiap tahun. Lah dia buta. Baru ni saya jumpa di Ipoh Specialist Hospital. Dia bukan nampak.
Saya lalu lintas depan dia, dia buat dek je. Baru saya teringat lah, ustaz ni tak nampak. Dulu saya tengah ceramah, dia masuk selamba je, dia tak nampak. Dia perasan tempat dia kursus haji. Saya kata, ustaz, bilik ustaz sebelah buat kat hotel. Minta maaf ustaz, anak tak nampak. Buta tuan-tuan. Saya forum dengan dia 3 kali, forum perdana. Sekarang dia buta. Sebab apa buta? Kencing manis kuat. Dia tangkap wayar mata ni, sekarang tak nampak dah. Tuan-tuan tahu tak, Nabi sebut, orang yang buta selepas dia celek, kalau dia sabar dan dia redha dengan butanya, syurga tempat dia. Sebab mata lah yang paling tuan-tuan sayang. Tuan-tuan sayang mata ke sayang tangan? Memanglah dua-dua sayang. Paling sayang yang mana? Tangan ke mata? Tak tahu sebut. Jawab sendirilah. Dua-dua sayang ustaz. Yang paling sayang apa? Mesti mata. Apa makna ada tangan kalau mata tak nampak? Abang, lawanya kereta tu, aku sepuk hang lagi kot. Aku tak nampak ni. Nampak tuan-tuan, mata ni nikmat. Benda yang paling kita sayang ialah mata. Sebab tu kalau dapat anak, kita sebut cahaya mata. Ada tuan-tuan sebut cahaya kaki. Awak hang seronok din, Allah, aku dapat cahaya kaki. Nah, tak apa cahaya kaki ni. Tapi kalau sebut cahaya mata, mesti orang faham, itulah anak kesayangan kita. Sebab tu Nabi sebut, siapa yang hilang matanya kerana buta, dia redha dan sabar, Allah ganti dia dengan syurga. Tapi buta semula jadi. Jangan pergi ambil gerpu. Jangan pergi ambil gerpu pula, pergi cocok lagu Kasim Selamat tu, yang tu tak dapat. Antara sahabat Nabi yang buta siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia buta. Dia sahabat Nabi yang paling alim dalam bidang tafsir. Segala uraian tafsir orang rujuk kepada Abdullah bin Abbas. Tetapi di hujung nyawanya dia buta. Sahabat Nabi ni buta. Tuan-tuan tahu tak sebab apa dia buta? Tadi ustaz tadi buta kerana kencing manis. Yang Abdullah bin Abbas pula buta kerana banyak menangis pada waktu subuh. Orang tanya dia, Pak, siapa kamu buta? Dia kata, sebab aku teringat ayat wal mustaghfirina bil ashar, orang yang minta ampun pada waktu sahur. Maka dia pun bangun tiap-tiap kali sahur. Dia bangun waktu sahur, balik setengah jam sebelum subuh, dia menangis istighfar pada Allah, astaghfirullah, astaghfirullah, sampai menangis tuan-tuan. Cukup 10 tahun buta. Masya Allah. Punya takut dengan Tuhan sampai jadi buta. Tuan-tuan fikir sendirilah. Kita ni dosa punya banyak. Teriak macam mana? Bila kita teriak tuan-tuan? Sebab tu kalau kita tak boleh teriak, buat-buatlah teriak dalam sembahyang. Jangan bunyi sudah. Jangan jangan. Allah, jangan. Teriak saja. Saya hari itu jadi makmum kepada satu ustaz, dia buat qiyamul lail. Oh tuan-tuan, sedih, teriak sungguh. Sembahyang dalam gelap. Saya sampai lambat. Saya kata, wala gelap depan ni. Duk dengar teriak, ya Allah, duk teriak. Saya pun buka lampu satu. Ustaz tu bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa pasang lampu, padam balik. Habis-habis salam dia warning, siapa pasang lampu. Harunya ustaz. Saya pun tutup. Semayang sekali, sedih sungguh tuan-tuan. Pandai ustaz ni bawa saya puji sungguh. Teriak, kita pun teriak. Duk zikir munajat tu, tubna ilallah, ya Allah. Saya dengar orang perempuan teriak. Pak Haji sebelah saya ni berapa kali duk sedut hingus, tak tahu dah. Duk serung. Kentola tak bawa, sapu tangan tak bawa, dia telan balik hingus dah. Punya sedih tuan-tuan. Elok dah cerah sikit, dah masuk subuh dah, habis dah bang dah. Saya tengok ustaz tu duduk bawah garah, selama rok sokok, relax ya. Mati terus tuan-tuan. Tadi teriak, ya Allah, ya Allah. Habis-habis mulai selamba. Nampak macam mana tuan-tuan? Buat-buat menangis pun tak apalah. Janji kita menangis, ya, bagi insaf kita ni. Abdullah bin Abbas sampai buta mata dia. Tuan-tuan, bila orang tanya pada dia, apa perasaan kamu bila kamu ni buta? Kata Abdullah bin Abbas, kalaulah Allah suka aku buta, lagi lama daripada ini pun aku suka. Janji Allah suka pada aku.
Imran bin Husain, dia sakit selama 30 tahun, tak bangun daripada katil 30 tahun. Orang tanya pada dia, apa perasaan kamu sakit lama-lama ni? Kata Imran bin Husain, kalau Allah takdirkan aku panjang lagi sakitnya dan Allah suka aku sakit, aku rela sakit. Janji Allah suka pada aku. Masya Allah tuan-tuan, jenis apa ni manusia ni, jenis apa? Nabi Ayub alaihissalam sakitnya 18 tahun. Bila 18 tahun dia mengadu kepada Allah, dia sakit. Anni massaniyadur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ditimpa sakit. Engkaulah Tuhan yang maha pemurah daripada segala yang pemurah. Nabi Ayub tidak minta sihat, dia cuma mengadu, ya Allah, aku sakit. 18 tahun tuan-tuan. Sebab apa yang mereka rela mereka sakit? Mereka berkata, kalaulah Allah suka aku sakit lebih lama daripada ini pun aku nak. Janji Allah suka pada aku, janji Allah redha pada aku. Yang mereka cari ialah keredaan Tuhan. Macam tuan-tuan malam ni, hangat tak? Hangat. Peluh tak? Peluh. Lenguh lutut tak? Lenguh. Sebab siapa tuan-tuan boleh duduk lama-lama? Sebab Allah redha dengan majlis ilmu. Ustaz habis pukul 12 pun tak apa, janji Allah redha. Lagipun bukan kami bercakap, ustaz cakap. Kami duduk sana kat dindingnya. Tuan-tuan, sebab itu kita redha. Tuan-tuan datang dalam hujan, tuan-tuan jauh mai pun tak apa, tuan-tuan duduk bersesak-sesak pun tak apa, sebab Allah redha. Kalau kita faham kita mencari keredaan Allah, inilah yang kita nak buat. Keredaan Allah tu datang dengan apa? Dengan ibadat kita, dengan kesusahan kita. Maka Allah kata tak sama di antara orang yang celek dengan orang yang buta, di antara orang yang buta dengan orang yang celek. A'ma wal basir, buta dengan orang yang melihat. Tuan-tuan, ada orang yang tidak buta tapi dia buta, tak boleh nampak kebenaran. Ada orang yang buta mata tapi pintu hatinya celek. Wala zulumatu ilan nur wala nur, dan tidak sama kegelapan dengan cahaya. Dan tidak sama di antara orang yang teduh dengan orang yang panas. Az-zillu maknanya bayang, bayang ni maknanya teduh. Walal harur, harur asal daripada perkataan har, har maknanya panas. Tidak sama di antara sejuk dan panas. Wa ma yastawil ahya'u walal amwat, dan tidak pula sama orang hidup dengan orang yang mati. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surah Fatir ayat yang ke-32, thumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah. Kemudian kami wariskan kitab ini kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka, dan ada di antara mereka yang pertengahan, dan ada pula di antara mereka yang lebih dahulu berbuat kebajikan dengan izin Allah. Tuan-tuan, kita sekarang ini termasuk dalam ayat 32 ini. Kita ni kata Allah diberikan ilmu, diberikan kitab Al-Quranul Karim. Kita terbahagi pada 3. Yang pertama, orang yang dapat Quran tetapi dia tinggalkan Quran. Orang ini dipanggil menzalimi diri dia sendiri. Dia berhukum bukan dengan hukum Tuhan. Maka Allah Ta'ala akan menurunkan azab. Wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarja'un. Bukankah Allah sebut dalam surah Sejadah tu? Allah Ta'ala kata siapa yang dapat Quran, siapa yang dapat kitab, tak mengamalkan kitab, kami turunkan azab yang kecil dahulu, sementara nak dapat azab yang besar di hari kiamat. Azab yang kecil inilah yang kita duk rasa sekarang. Negara jiran sebelah gempa, kita duk terasa. Jadi susah hati dengan tsunami, dengan gempa bumi. Yang inilah yang kita duk terasa sekarang. Tidur malam tak lena, perompak masuk dalam rumah. Yang inilah yang kita rasa tak seronok sekarang. Maksiat terlalu banyak, buang budak terlalu banyak, rompakan terlalu banyak, pembunuhan terlalu banyak. Keamanan sudah hilang. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam surah Sajadah yang kita baca tiap-tiap hari Jumaat, kamu dapat kitab, kamu dapat Quran, tapi kamu tak buat. Kamu menzalimi diri kamu sendiri. Sekarang rasalah azab. Yang kecil dahulu dipanggil sebagai azab dunia, sebelum dapat azab yang besar di hari kiamat. Golongan yang kedua, golongan yang dapat kitab, ialah golongan yang pertengahan. Golongan yang pertengahan. Dia buat ibadat, dia pakai Quran,
Dia pakai yang mana setakat dia mampu. Ini golongan yang kedua. Golongan yang ketiga kata Allah, golongan yang cepat-cepat nak buat, golongan yang bersungguh-sungguh nak buat, nak ikut apa yang Quran kata. Sebab itu kaedah Islam senang. Kalau kita tak mampu nak melaksanakan hukum hakam Islam, tolonglah jangan menghalang orang yang nak melaksanakan hukum hakam Islam. Kalau kita kata kami tak mampu nak buat, kalau kamu tak mampu, kamu duduk diam-diam, biar orang lain yang mampu buat, dia buat. Masalah dia, kamu mengaku kamu tak mampu buat, tiba-tiba kamu halau orang lain yang nak buat. Yang inilah yang jadi masalah. Dah kamu tak boleh buat, bagilah orang yang nak buat. Dah kamu tak mau buat, bagi pada orang yang nak buat. Maka golongan penghalang inilah yang banyak. Akhirnya bila menghalang daripada kerja-kerja Islam, kerosakanlah yang akan menimpa. Dan bila kerosakan itu datang, yang nak dekat Islam pun kena juga, yang tak mau Islam pun kena juga, yang nak Islam pun kena. Tuhan turunkan bala merata. Demikianlah telah kita lihat bahawasanya manusia ini berperingkat-peringkat dan saling mempunyai kelebihan. Begitulah pula dalam hal amal, mereka bertingkat-tingkat dan saling melebihi di antara satu sama lain. Tuan-tuan, ada pelajar saya 2 bulan kita buka tahfiz, 3 bulan buka tahfiz, dia boleh ingat 7 juzuk Quran. Ini genius, tuan-tuan. Genius. 3 bulan dia boleh hafal 7 juzuk. Terror ni. Ada orang yang 7 bulan 1 juzuk pun susah. Akal tak sama. Saya dah sebut pada tuan-tuan tentang adik Darwisha yang umur dia 3 tahun setengah boleh ingat 2 juzuk Quran, sekarang duduk hafal surah Muhammad. Umurnya 3 tahun setengah. Akal tak sama. Ada orang dia boleh tengok sekali, dia boleh faham dah. Ada orang yang berkali-kali diberi faham, tak faham-faham lagi. Dia tak sama. Jadi tuan-tuan, sebenarnya kelebihan-kelebihan ini Allah Ta'ala bagi pada semua orang. Macam saya ni pandai bercakap, belum tentu saya pandai buat benda. Tuan-tuan yang tak pandai bercakap, tuan-tuan buat padi, tuan-tuan tanam padi, tuan-tuan kemas. Saya tak kemas di situ. Saya boleh mengajar orang, tapi belum tentu saya boleh mengajar anak isteri saya. Ada orang yang boleh mengajar anak orang, anak dia sendiri tak tahu, tak tentu halah. Ada orang yang boleh kaunseling pada orang, tapi diri dia sendiri dia tak boleh kaunseling. Ada macam itu. Ada orang yang boleh jadi imam di masjid, tapi dia tak pernah jadi imam untuk anak-anak dia di rumah. Ada jenis macam itu. Ada orang yang boleh belanja orang, tapi dia tak boleh belanja keluarga dia di rumah. Ada orang yang boleh mengaji, tapi dia tak boleh ajak anak dia mengaji Quran. Anak dia kena pergi hantar rumah orang lain. Kelebihan-kelebihan ini tak sama di antara satu sama lain. Ada orang yang buta, tetapi pemikirannya cukup cerdas. Ada orang yang bisu, tetapi diberikan kekuatan tenaga yang sangat kuat. Dia bisu, tapi badan dia tegak, dia boleh buat kerja macam-macam. Ada orang yang lumpuh, tetapi kebolehan dia berfikir, kita sendiri tak boleh sangka. Dia lumpuh, duduk atas kursi roda, bercakap pun tebuk kat sini ni. Dia tebuk kat tengkok ni cakap. Dia ada keluar speaker pula, dia bercakap kat sini je. Tapi kehebatan dia berfikir kalah saintis-saintis yang lain. Semuanya ini dipanggil sebagai kelebihan. Belum masuk saiz badan. Belum masuk saiz badan. Ada orang yang paha dia saja 2 kali kita paha dia. Ada yang orang badan dia sendoi, macam kala jengking badan dia. Ada orang yang melidi, halus. Semuanya tidak sama. Tetapi yang Allah Ta'ala nilai hanyalah 4. 4 perkara yang Allah nilai. Yang pertama, ilmu. Yang kedua, amalan. Yang ketiga, taqwa. Yang keempat, jihad. Tuan-tuan besar ke, tuan-tuan halus ke, tuan-tuan tinggi ke, tuan-tuan rendah ke, tuan-tuan kaya ke, tuan-tuan miskin ke, Allah tak nilai. Allah nilai yang pertama, ilmu. Ilmu setakat mana? Tuan-tuan tengok saya pakai serban, oh banyak ilmu ke? Ada. Ilmu bukan di serban. Ilmu bukan di serban. Ilmu bukan di jubah. Jubah ni pakaian, serban ni pakaian. Ilmu ni di sini, di dada ni. Berapa banyak orang yang berpakaian macam orang berilmu, tapi tak ada ilmu. Berapa banyak orang pakaian dia macam orang tak ada ilmu, tetapi ilmu penuh di dada. Sebab tu jangan kita nilai pada pakaian. Silap banyak tuan-tuan.
silap banyak. Kalau kita letakkan yang serban tu berilmu, sing lagi serban, tak pernah tinggal pun. Jaga-jaga tuan-tuan. Kalau kita kata yang berjubah tu berilmu, Sami Buddha tu lagi berjubah, tak pernah tinggal tuan-tuan. Jaga elok. Kalau kita kata berjanggut tu dah jadi hebat, belum tentu lagi tuan-tuan. Itu semuanya perhiasan luaran saja. Yang penting nombor satu ialah ilmu. Yang kedua, amalan. Allah Ta'ala nilai kepada kita dengan amalan. Kalau berilmu saja, tidak ada amalan, nak buat apa? Kalau kita ni malas beramal, pun tidak ada nilai. Walaupun kita kaya, walaupun kita besar, rumah hebat, tak ada amalan. Baca Quran tak erti, semayang tak erti, apa pun tak erti, satu sen tak ada nilai di sisi Tuhan. Walaupun kita keturunan ulama sekalipun, tok kita ulama, tok kita tok guru, kalau hang ulak dalam semak, Allah tak nilai keturunan kamu. Yang ketiganya, Allah nilai taqwa, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hina orang kerana kulit dia gelap, jangan hina orang kerana hodoh dia. Bilal bin Rabah paling gelap nak bandingkan dengan kita. Khabab paling miskin nak dibandingkan dengan kita. Tetapi suara Bilal bin Rabah berkumandang sampai ke langit kerana ketakwaan dia. Suara Khabab berzikir lagi Allah Ta'ala suka, walaupun dia miskin, tetapi takwanya kepada Allah. Abu Darda orang miskin, orang susah, tapi sangat bertakwa kepada Allah. Allah sayang mereka. Dan yang keempat yang Allah Ta'ala nilai ialah jihad. Jihad kita. Kalau setakat nak gantung banner pun tak boleh, nak tampil poster pun tak boleh, tu tak sanggup lagi. Walaupun kita pakai kepiah di kepala, templekat di badan kita, baju di badan kita, nak tampil poster pun tak boleh. Itu belum jihad. Bukan suruh bercakap. Bukan suruh bercakap, hang disuruh datang. Datang pun tak boleh. Lemah. Dah bukan tak boleh main Ustaz. Masalah dia malam Ustaz kuliah tu. Dia mula bagi alasan. Kebetulan kucing sakit Ustaz. Kucing sakit pun hang bising. Ni jihad apa ni? Kita sendiri boleh tengok apa kekurangan di masjid kita. Apa kekurangan dia? Jihadlah dengan harta. Ekon tak cukup, tambah lagi. Saya tambah Ustaz, ekon lagi 3 biji bagi sejuk sikit orang. Hak belakang tu Ustaz, kita bertambah lagi Ustaz. Ni jihad. Kalau itu pun kita tak boleh buat tuan-tuan, susahlah untuk tolong agama Tuhan. Tolong agama Allah ni perlu bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh inilah dipanggil sebagai jihad. Kalau duduk lama pun tak boleh mengaji, leceh. Saya baru ni pergi satu pondok di Selangor tuan-tuan, Masya Allah. Saya sebut cik-cik tu maknanya subhanallah lah. Kesian tuan-tuan pondok ni. Ya, saya tengok bila saya mengajak tu, depa duk jual barang-barang orang-orang pondok ni. Bila kita panggil penceramah luar mai, orang kampung mai lah, pakai duk jual kacang kuda, jual kacang tanah, buat dalam plastik aiskrim tu, ikat, jual longgok. Kesian pondok yang rumah nak mengaji agama, jihad. VCD tu, televisyen tak salah, kita, channel di tangan kita, remote di tangan kita, kita lah yang kontrol. Macam mana kita nak tahu satu-satu maklumat, berita yang penting-penting dengan televisyen? Malah medium ceramah yang paling berkesan ialah televisyen. Medium ceramah yang paling berkesan ialah radio. Orang tanya pada saya, kenapa Ustaz tak main forum perdana di Masjid Bukhari? Saya kata, saya last minute Angkasa Puri panggil saya, RTM panggil, hari Khamis. Penerbit dia panggil, Ustaz, ana ada program baru ni untuk Ustaz kena main juga. Saya kata, bila? Besok. Allah, saya forum ni tadi dah sebulan minta ni, tolong Ustaz, ini khas siaran langsung ni Ustaz, on air ni. Tak apalah, saya pergi lah. Itu yang saya pergi, sebab saya jangka boleh balik ke Alustar. Siaran langsung tu saya jangka boleh balik. Bila sampai di sana, mereka kata, Ustaz, mentelah Ustaz dah main dah Ustaz, kita buat recording pula untuk 3-4 slot lagi. Itu yang tak boleh balik tu. Keluar daripada Angkasa Puri 5.30 jam pula. Memang tak dan. Bye-bye lah. Sebab apa saya pergi di sana? Sebab orang tengok dalam televisyen berjuta-juta, nak dibandingkannya mai ribu-ribu di Bukhari. Jadi kita kan belajar fiqih al-awlawiyat.
Kan? Ini kita belajar ni. Hak ni macam ni, hak ni macam ni. Pilah sana. Tapi bukan saya tak mau pi, saya nak pi, cuma tak sempat. Bila penerbit dia kata, ustaz kita buat slot, ustaz duk di Ipoh nak main RTM ni payah. Jadi ustaz buat 2-3 slot sekali, senang kami akan siar. Tukar baju je lah. Orang sama juga, studio sama juga, baju je lah tukar. Jadi tuan-tuan, kita kena tengok di sini tentang pentingnya televisyen. Televisyen itu kalau digunakan betul-betul untuk manfaat, alangkah bagusnya. Tapi sayang, televisyen digunakan untuk benda yang tak patut-patut ditengok, akhirnya merugikan kita. Kalaulah televisyen buat ceramah agama macam ni, ustaz tak payah ceramah dah di masjid. Tuan-tuan pergi ke Brunei Darussalam. Di Brunei Darussalam, kuliah maghrib siaran langsung. Siaran langsung tuan-tuan, pukul 8.30 lepas berita. Hari ni buat siaran langsung, ustaz di mana agak? Buat satu Brunei tengok. Sampai dah masanya tuan-tuan, kerajaan kena fikirkan benda ini. Kalau kita boleh buat konsert siaran langsung, kalau kita boleh buat penganugerahan siaran langsung, kerana apa? Ceramah agama, kuliah maghrib, bukan forum perdana. Forum perdana pun dah siaran langsung. Kuliah maghrib yang berkitab, insya-Allah. Saya yakin radio Kedah FM ni, slot yang paling diminati ramai ialah slot ceramah agama. Saya boleh cop jari ya. Saya boleh cop jari. Pukul 2, 2.30 yang disiarkan ceramah tuan-tuan ni, orang Kedah sampai ke Taiping, Perak pun tuan-tuan dapat siaran Kedah FM. Mereka duk minat. Pukul 1.30 mereka tengok yang Perak punya sampai pukul 2. Pukul 2 sekali mereka lajak main hak Kedah pula. Kadang-kadang mereka dengar hak Penang pula. Main petang sekali lagi dengar pula. Minat sudah datang. Daripada mana? Daripada radio dan televisyen. Kalaulah kita buang televisyen, buang radio, sayang tuan-tuan, medium yang sangat kuat, medium yang sangat berpengaruh sudah tidak boleh buat lagi. Baik, kemudian katanya, akan tetapi yang membezakan kita ialah pertama ilmu, amal, takwa dan jihad. Baik, yang terakhir, kekacauan neraca fiqih keutamaan. Sekarang ini menimbulkan kepada kita tentang kekacauan, pertimbangan mana yang kita nak buat, antara nak kahwin ataupun nak belajar. Sekarang yang jadi duk kacau ni, duk pun di balin, duk kena balin saja. Nak kahwin ke, nak taat pada mak ke, nak sambung belajar ke? Tuan-tuan tengok ni, ni hak duk bincang ni. Mana besar, kahwin umur 15 tahun ataupun sambung belajar, ambil SPM, masuk universiti, kerja, ataupun taat pada mak? Maka banyaklah orang yang pilih kahwin. Pasal apa? Saya cinta pada dia. Inilah dipanggil sebagai kekacauan di dalam fiqh keutamaan. Saya susah hati ustaz, antara isteri dengan mak saya, mana yang saya kena buat baik? Isteri kata macam ni, mak kata macam ni. Antara mak dengan isteri saya, mana yang saya nak ikut? Ini nama dia kekacauan. Dia tak tahu. Tadi ada satu orang telefon saya, anak dia kerja dengan syarikat construction bukan Melayu, dan syarikat ni buat sekolah, syarikat ni buat bangunan, dan baru hari ni dapat tender, lulus dah tender ni, dapat buat projek gereja. Anak dia tukang jaga bahagian site project. Jadi saya nak tanya pada ustaz, haruskah, halalkah, haramkah anak saya kerja duk jaga pembinaan sebuah gereja ni? Ini dipanggil sebagai kekacauan neraca. Mana nak buat? Mana nak buat? Kekacauan neraca fiqih. Dia mengandung tanpa nikah. Suaminya tak nak, laki-lakinya tak nak kahwin dengan dia. Nak gugur ke, nak bela ke budak yang dia mengandung tanpa nikah ni? Ini dipanggil kekacauan di dalam masyarakat. Kekacauan-kekacauan inilah tuan-tuan yang akan berlaku dalam kehidupan kita sehari-harian. Yang mana kita nak buat, yang mana kita nak pilih, yang inikah, yang itukah? Maka wajib kita belajar supaya pilihan kita menjadi tepat. Supalah tuan-tuan main mengaji ni pun kekacauan juga. Ustaz ni mai, ustaz ni mai. Antara dua ustaz ni mana aku nak mengaji? Aku pening. Ustaz Kazim ke Ustaz Kazam? Kazim. Pergi lambung duit, sen Kazam, parlimen Kazim.
Tengok-tengok tak jatuh pula duit tu, duduk tegak diri pula. Tu yang tak main mengaji, duduk di rumah tengok TV relax. Antara Kazim dengan Kazam, mana satu ni ustaz? Oh, yang ni kita duduk bincang ni. Betul dua-duanya mengaji, betul dua-duanya kuliah maghrib, betul dua-duanya berkitab. Antara Kazim dan Kazam ini mana yang aku nak pi? Fiqh memberikan jawapan. Setiap jawapan mesti ada dalam Islam. Dia tidak ada istilah luah mati mak, telan mati bapak. Dalam Islam tidak ada. Saya ni serba salah ustaz. Luah mati mak, telan mati pak. Tak usah luah, tak usah telan. Jawapannya ada. Kita mula nak start lah tentang belajar dalam bab ini. Kita dah mula dah nak belajar ni. Bila berlaku yang ini, apa kita nak buat? Bila berlaku yang ini, apa kita nak buat? Baik. Orang yang mahu mengamati kehidupan dalam pelbagai aspek kehidupan, sama ada aspek kebendaan, material, ataupun bukan material, aspek kerohanian, ataupun pemikiran, ataupun sosial, ataupun ekonomi, ataupun politik, atau lain-lainnya, maka mereka akan mendapati kekacauan yang serius dalam membuat timbangan. Dalam bidang politik pun tuan-tuan kacau. Yang tu ke yang ni ke yang tu. Tuan-tuan kacau. Hak ni kata macam ni, yang ni kata macam ni. Serupalah dalam bidang ekonomi pun. Tuan-tuan nak beli kereta pun tuan-tuan kacau. Elok dah nak beli yang ni, kawan pula tahan. Jangan mat, dia punya gearbox tu. Beli yang ni pula. Elok nak beli yang tu pula. Mat jangan mat, pedal minyak ada mat. Bila hang tekan, dia tak mau naik mat, dia terus dia mat. Semuanya ada kekacauan pemikiran. Jadi dalam kehidupan gini, fiqhlah penyelesaian masalah dia. Bila kita tidak mengambil Islam, tidak mengambil fiqh sebagai jalan penyelesaian dia, banyaklah orang yang tersilap. Dia putih tunang. Dia putih tunang, dia tak boleh terima hakikat tunang dia putihkan, lagi seminggu dia nak kahwin. Dia ambil pisau belit, berak, dia potong urat nadi dia. Adakah itu penyelesaian dia? Adakah itu penyelesaian yang terbaik? Dia balik rumah pukul 2 pagi, kejut isteri dia. Bah, aku bahajak ni. Bah kata orang tidur bahajak pula. Tak bagi jaga. Dia ambil cuka, dia simbah. Simbah isteri dengan cuka getah. Hanya kerana tak layan di atas katil. Adakah itu neraca pertimbangan? Sekarang jadi apa? Polis tangkap dia, isteri dia cacat seumur hidup. Adakah itu neraca pertimbangan yang perlu dibuat? Pak Wu dia kata, "Pah, mai kita kahwin." Tapi Pah masih belajar. Tak apa, kamu dah cukup 16 tahun. Tapi mak tak bagi. Biarlah, mak lah, kita je penting kita kahwin. Nak ikut mak ke nak ikut Pak Wu? Ini yang banyak berlaku sekarang ni tuan-tuan. Yang banyak berlaku dalam kehidupan kita. Adakah kita patut buat yang ini atau kita patut buat yang ini? Serupalah kita nak pilih menantu. Nak pilih menantu, kita kacau pemikiran kita. Nak ambil yang itu atau nak ambil yang ini. Sebenarnya kalau kita ikut agama, kita tak kacau pemikiran kita. Yang kacau pemikiran kita sekarang ialah kita tidak mau ambil agama sebagai jalan nak menyelesaikan masalah itu. Bila tuan-tuan tak ambil jalan agama, memang jadi kacau. Baik, di seluruh negeri Arab dan Islam, kita menemukan pelbagai kenyataan yang sungguh menghairankan, iaitu adanya kecenderungan mendahulukan hal-hal yang berkaitan dengan masalah seni. Yang masalah seni ini didahulukan. Cuba tuan-tuan tengok anugerah untuk seni. Rumah sebiji, banglo sebiji, kereta sebiji, 360,000 dia buat balik. Belum masuk lagi barang emas, belum masuk lagi. Seni ni sangat diutamakan, dan diutamakan kemewahan kebendaan daripada perkara-perkara yang terkait dengan masalah ilmu dan masalah pendidikan. Cuba tuan-tuan tengok sendiri, untuk anak-anak seni berapa banyak anugerah dan pangkat pingat diberikan. Tiap tahun dapat title. Sampai tak tahu dah nak bagi kat siapa. Punya hebatnya jadi anak seni, jadi orang seni. Diberikan ruang yang sangat bebas dalam hiburan, ruang yang sangat bebas dalam media, untuk mereka menyanyi sepuas-puasnya,
untuk orang agama berapa minit di dalam televisyen. Tuan-tuan fikirkan. Begitu juga dalam bidang seni, kata dia, yang berlaku sekarang ini dalam paper. Daripada artis beranak sampai artis bercerai, sampai artis buat dadah, semuanya muka depan. Di mana ruangan untuk ilmu dan ruangan untuk pendidikan? Sedangkan ilmu dan pendidikanlah yang sangat penting. Bajet untuk ilmu dan pendidikanlah yang penting. Ada penyanyi yang sekali menyanyi bayaran dia 25,000 satu lagu. Bukan sekali nyanyi, satu lagu. Kalau 5 lagu, tuan-tuan bayangkanlah berapa dia dapat. Untuk ustaz sekali mengajar, berapa dia dapat? Ustaz tu mengajar sampai naik buasir, sampai keluar buasir mengajar orang. Apa dia dapat? Kesian kat ustaz. Sebab tu ramai orang tak mau jadi ustaz. Apa boleh dapat? Ramai orang nak jadi artis. Sebab artis semua dia diberikan tempat. Dalam kaitannya dengan aktiviti pemuda misalnya, kita melihat kenyataan bahawa sukan selalu memperolehi perhatian yang lebih daripada latihan intellectual exercise. Sukan lagi diberikan perhatian daripada exercise pemikiran. Debat itu exercise pemikiran. Pidato itu exercise pemikiran. Berhujah itu exercise pemikiran. Pemikiran budak-budak semakin maju. Tetapi di manakah kedudukan dia? Yang manusia buat ialah exercise daripada fizikal. Kesukanan itu yang dilebihkan. Seolah-olah pengertian penjagaan aset pemuda hanya diadakan dengan pemeliharaan aspek fizikal semata-mata. Apakah manusia itu fizikal, atau akalnya, atau jiwanya? Adakah manusia ini semata-mata fizikal, sedangkan jiwa ni yang penting? Manusia sangat menjaga fizikal, tetapi tidak menjaga tentang akal dan jiwanya. Kita dahulu pernah menghafal syair yang dikarang oleh Abu Fattah Al-Basti yang amat popular. Ya khadimal jism kam tas'a li khidmatihi atatlubur ribha mimma fihi khusran aqbil ala nafsi wastakmil fadailiha fa anta bin nafsi la bil jismi insan. Wahai pengkhidmat tubuh, berapa banyak engkau telah berupaya berkhidmat untuknya? Apakah engkau mencari keuntungan daripada sesuatu yang di dalamnya terdapat kerugian? Menghadaplah pada jiwa dan sempurnakanlah kelebihan-kelebihannya, sebab engkau manusia kerana jiwa, bukan kerana fizikal. Ini satu syair sebut. Dia kata, menghadaplah pada jiwa dan sempurnakanlah kelebihan-kelebihan jiwa. Tuan-tuan, otak kita ni, kita baru pakai berapa persen? Berapa persen baru kita pakai otak kita? Tapi tenaga kita dah pakai habis dah. Tenaga kita dah pakai habis dah. Kita lumba lari 100 meter sampai putih urat keting. Dia panggil hamstring, kecederaan hamstring. Dia teran lari tu putih, melambu-lambu atas trek. Habis dah. Lah jadi apa? Lah duduk rumah tengok TV dah. Tetapi kalau otak tuan-tuan pakai betul-betul, tuan-tuan, subhanallah, otak ni satu anugerah yang sangat hebat. Kenapa kita tidak memacukan dan memajukan penggunaan otak? Kita baru pakai berapa persen otak kita ni dalam penciptaan mikrofon misalnya. Bukankah ada kalau digunakan otak lagi canggih daripada ini kita boleh buat? Saya dah sebut pada tuan-tuan tentang The Rocket Man di Britain. Dia pakaikan pakaian roket di belakang dia dan dia terbang sejauh 60 km. Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Luqman, manusia boleh terbang satu hari nanti. Dan dia telah buat, otak dia fikir macam mana manusia nak terbang. Dia sarungkan roket di badan dia, dia pakai helmet, dia pakai spek mata, tutup mata ni, dia terbang 60 km. Dia terbang macam Superman. Sampai di Selat Inggeris, enjin dia mati, terus jatuh. Subhanallah. Sekurang-kurangnya dia dah terbang 60 km. Sekurang-kurangnya. Dia kata dia akan buat uji kaji lagi supaya boleh terbang lebih jauh. Tuan-tuan bayangkan besok Ustaz Kazim mai ceramah, terbang.
selamba je sudah relay mendarat kat situ ya. Sampai ada ustaz. Tuan-tuan pun semua ada roket masing-masing. Habis kuliah semua terbang. Subhanallah. Akal kita ni yang kita belum gunakan sepenuhnya exercise intelek ni. Kalau kita gunakan betul-betul, Masya Allah. Kita dah ada orang Melayu yang macam ni, nama dia Zul. Zulkifli, Zul Design. Otak dia cerdik Tuhan bagi. Dulu-dulu 28 tahun yang lepas, dia cipta satu wiper. Bila hujan turun, wiper akan bergerak sendiri dia. Tak payah nak tekan dah. Otak dia cukup cerdik. Tapi orang Melayu kata, alah ni tak lama ni, pusing 4 kali patah wiper dia. Bangsa kita tak pernah sokong tuan-tuan. Sekarang Mercedes, BMW, semua guna sistem itu. Hujan turun, automatic wiper dia jalan. Zul Design dah buat 28 tahun yang lepas. Tapi orang kita tak pernah bagi sokongan. Dia dah buat dah tuan-tuan. Kereta boleh berjalan sendiri. Orang Melayu kata hantu raya. Sekarang tuan-tuan, BMW dengan Bentley dah boleh buat dah. Kereta Bentley harga dia 1.6 juta tuan-tuan. Kereta tu start enjin, aircon terpasang, gear masuk sendiri, berjalan. Tapi kalau kereta lain tahan, dia tak jalan juga lah. Daripada tengah padang tu dia boleh main kat kita. Subhanallah. Allah Ta'ala sebut, alam tarau annallah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Bukankah kami telah memudahkan perjalanan kamu di langit dan perjalanan kamu di bumi. Kalaulah kita gunakan otak kita tuan-tuan, senang kita mengajak orang. Dulu kita mengajar alik dati a, alik bawa i, alik dapan u, a i u. Nak sebutnya 3 a i u. Lambat tak? Baik sebut tu a i u. Dulu kita dah ajar alik dati a, alik bawa i, alik dapan u, a i u. Yang nak sebutnya a i u. Sekarang tu saya sebutlah alik dati a, lambat a i u. Namanya iqra qiraati. Berapa senang hari ni. A i u, ba ba ba, ta ti tu. Nampak? Senang tak? Senang. Dulu lek dati a, lek bawa i. Jenuh nak habis nak dapat a i u tu payah. Sekarang tan tin tun. Dulu ta dua di atas tan, ta dua di bawah tin, ta dua dak pantun, tan tin tun. Ui lamanya. Baik terus sebut tan tin tun. Kan senang sebut. Itu namanya akal. Bagaimana nak mengajak orang semakin mudah. Baik tuan-tuan, cukup sekadar itu. Kita dah cukup masa dah. InsyaAllah kita akan mulakan pelajaran kita. Nak tahu bila berlaku pertembungan pilihan, berlaku pertembungan mana yang kita nak buat, maka kita akan belajar mulai insyaAllah pada bulan hadapan. Pertembungan-pertembungan, kekacauan-kekacauan pemikiran. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada 15 hari bulan ini saya ada ceramah di Masjid At-Taqwa, Kampung Jerlun. Di mana ya? Kampung Jerlun. Jerlun lah. Ya. Di Masjid At-Taqwa pada hari Khamis 15 hari bulan. Ya. Kampung Jerlun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahhar jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam.